Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu program Dauratul Ilmi siri yang ketiga bagi tahun 2021. InsyaAllah pada pagi ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sa'aduddin Haji Wahab bagi membincangkan berkenaan dengan satu tajuk, iaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi insyaAllah Ustaz Ahmad Sa'aduddin juga dah bersama dengan kita. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya bagi pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Ahmad Sa'aduddin untuk memulakan bicara ilmu kita pada pagi ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatal Qur'an wa anzalahu bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa khairil anam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Muaz dan juga bahagian hal ehwal Islam UiTM Kampus Seri Iskandar. Terima kasih kerana jemput untuk kongsi ilmu yang sedikit ini, insyaAllah. Alhamdulillah, kita berpeluang pagi ini untuk sama-sama melihat satu topik yang kalau dilihat secara luas, secara luas tentang bahasa Arab ni, ia adalah sangat luas lah, sangat luas, sangat mendalam, sangat detail, sangat unik. Itulah kelebihan bahasa Arab yang mana Allah telah menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Okey, boleh nampak Ustaz Muaz? Boleh nampak presentation ni? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang unik dan sangat berseni, dan kerana itulah ia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu berakal. Ada di situ disebut mudah-mudahan kamu berakal. Ini satu cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita untuk kita melihat jauh mana kehebatan bahasa Arab yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran itu. Kan? Kerana orang yang memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, akalnya, mindanya akan menjadi subur, cerdik dan pintar. Kan? Anak-anak kita yang
kurang memahami pelajaran di sekolah, tapi kita memilih untuk dia menjadi seorang hafiz. Bila dia hafal Quran ini, dia boleh faham pelajaran-pelajaran yang lain dengan baik. Itu kelebihan mereka menghafal Al-Quran. Minda mereka itu sentiasa dilatih. Lidah mereka sentiasa diasuh untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah sebut lagi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sama sajalah seperti mana ayat di atas, cuma bezanya di sini Allah sebut ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami telah menjadikan ia sebagai Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan kamu berakal. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, ay tafhamunahu, anda semua dapat memahaminya, wa tatadabbaruna, dan mentadabbur akan ayat-ayatnya. Kemudian dalam hadis ada riwayat oleh Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, ahibbul arab li thalath, li'anni arabi wal Quran arabi wa kalamu ahli jannah arabi. Kamu kasihilah Arab kerana 3 perkara. Yang pertama, li'anni arabi, kerana saya orang Arab. Wal Quran arabi, dan Quran itu juga berbahasa Arab. Wa kalam ahli jannah arabi, dan percakapan penghuni syurga adalah bahasa Arab. Okey, namun dikategorikan hadis ini sebagai dhaif. Ada yang mengatakan dhaif jiddan. Sekalipun itu kenyataan yang terdapat dalam matan hadis itu adalah benar, kan, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab, dan Quran disaksikan oleh semua bahawa ia diturunkan dalam bahasa Arab. Cuma ada khilaf sedikit di kalangan ulama tentang kalam ahli jannah, iaitu percakapan penghuni syurga, berdasarkan hadis ini yang mengatakan bahawa cakapan ahli syurga adalah bahasa Arab. Satu aspek lagi, himpunan hadis-hadis yang memberi maksud ini ada terdapat berbagai riwayat, berbagai jalan periwayatan hadis. Jadi himpunan riwayat-riwayat itu dikategorikan hadis ini sebagai hasan li ghairi, kerana terdapat banyak jalan periwayatan. Lalu ulama mengatakan bahawa hadis ini boleh digunakan untuk tujuan targhib, untuk tujuan galakkan untuk kita mempelajari bahasa Arab. Okey, bahasa Arab ini dekat dengan kita kerana hari-hari kita menuturinya. Sama ada terutama sekali lah dalam ibadat kita, kan, dalam percakapan pun ada, cuma kita tak perasan. Kerana dianggarkan lebih 1,500 perkataan Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Jadi hari-hari sebenarnya kita telah bercakap Arab. Arab celup. Cedok campur, Arab campur. Okay, dalam ibadat kita sudah tentulah, terutama dalam solat, daripada mula takbir sampai bagi salam semuanya cakap Arab. Kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa fokus saya pada hari ini? Sebab kalau nak melihat kepada bahasa Arab ini, dianya sangat luas. Sangat luas ilmunya. Jadi apabila dia dijadikan satu subjek untuk dipelajari, maka kita pecahkan
bahasa Arab ini kepada 4 bahagian. Kalau nak belajar bahasa Arab, dia akan belajar 4 bahagian ini. Bahagian yang pertama disebut sebagai aswat. Aswat. Okey, saut. 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 Banyak kumpulan nasyid yang namanya sautul. Sautul Bukhari. Sautul Jami'ah. Aswat ini adalah kata jamak bagi saut. Okey, iaitu kalau orang Kelantan sebut sahut. Sahut. Aku panggil, ambo panggilmu mu tak sahut. Saut itulah. Jadi kadang-kadang bila masuk dalam bahasa Melayu, diubah dia punya bentuk gaya sebutan itu, kita dah tak perasan. Kata ia asalnya adalah bahasa Arab. Jadi aswat ini bermaksud bunyi ataupun suara. Bunyi atau suara yang kita keluarkan daripada rongga badan kita melalui rongga-rongga anggota-anggota yang terlibat dengan yang memproses suara itu dikeluarkan. Mula daripada bahagian dada ini sehinggalah di hujung bibir kita. Okay, nanti kita lihat satu persatu. Sedikitlah. Okay, bahagian yang kedua, kita akan melihat aspek mufradat. Mufradat ini maksudnya perkataan-perkataan, vocabulary. Okey, perkataan mufradat ini dia termasuk dalam kajian ilmu saraf, tasrif atau disebut sebagai tasrif, iaitu pembentukan kata, membentuk kata. Kemudian bahagian yang ketiga adalah tarkibat. Tarkibat bermaksud struktur ayat. Bagaimana kita nak susun perkataan itu dalam bentuk ayat. Tarkib. Kalau orang di makmal, dia nak tarkib, dia nak dia punya bahan-bahan untuk vaksin contohnya, dia nak formulasikan dia punya bahan-bahan itu panggil tarkib juga. Okey, seterusnya dilalat ataupun yang disebut dalalat, iaitu semantik, iaitu melihat aspek maksud ataupun makna satu perkataan yang hendak kita sampaikan itu. Jadi kita kena lihat satu perkataan yang tepat untuk kita sampaikan supaya ia mudah difahami. Okey, itu 4 perkara penting bagi yang nak belajar bahasa Arab. Jadi ini fokus saja. Saya tak nak fokus yang lain-lain. Ada balaghahnya, ada bayan, ma'ani dan sebagainya. Aspek fiqh lughah, fiqh bahasa, bukan sekat fiqh ibadat saja. Bahasa pun dia ada fiqh dia. Aspek ma'ajim, perkamusan Arab dan sebagainya. Jadi sangat luas. Okey, kita tengok aspek aswat dulu. Aspek suara. Biasanya aswat ini kita telah lalui sebenarnya ilmu tentang ini daripada kecil lagi. Ketika mana kita belajar Al-Quran, kita mulakan dengan ilmu tajwid, dengan ilmu tajwid dan fasahah. Itu berkaitan dengan ilmu tajwid dan fasahah. Tak ambil kira aspek taranum, qiraat dan sebagainya lagi. Itu kita keluarkan. Okay, jadi apa yang kita belajar daripada tajwid dan fasahah? Kita kenal huruf hijaiyah. Hurufnya bentuknya begini. Alif, apa dia? Batang kayu. Contoh. Alif, pokoknya kan. Jadi macam-macam kaedah yang diajar pada kita untuk mengenal bentuk huruf itu. Ba, macam perahu, sampan dan sebagainya. Bentuk ba, ta, sa, sehinggalah ya. Jadi itu huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal. Ini adalah asas kepada bahasa Arab. Jangan kita melihat bahawa kita belajar tajwid, kita belajar fasahah hanya untuk Al-Quran saja. Sebenarnya dalam masa yang sama kita telah mempelajari asas bahasa Arab secara umum. Okey, seterusnya iaitu nutqul huruf. Bila kita dah kenal bentuk-bentuk huruf, kita bertutur pula dengan huruf itu. Alif, ba, ta, sa, jim,
ha, kha dan seterusnya sampai habis. Kita belajar pertuturan itu supaya kita sebut dengan betul dan fasih. Okey, ada sebutan yang berbaris seperti a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, an, in, un, ban, ben, bun, semua itu kita laluinya dan kita telah pelajarinya. Okey, berbaris ataupun mati, ba, bi, bu, bab, ta, ti, tu, tet, ta, ti, tu, tet, kan, sukun, mati, baris, atas, bawah, depan. Baris itu dikenali sebagai harakah. Harakah itu maksudnya dia bergerak. Dia bergerak daripada atas, bawah, depan ataupun atas, atas, atas. Akala, zahaba, la'iba dan kharaja. Gitu, dia bergerak baris itu, dia hidup. Satu yang bergerak itu sebenarnya dia hidup. Sukun itu adalah mati. Sebab tu kita orang tua dulu sebut apa dia? Dia terjemahkan sukun itu dengan mati. Siapa yang belajar dengan kaedah cara kampung, dia akan sebut matilah, alif di atas, ba di bawah, ta di depan. Itu kaedah terjemahan kepada baris atas, bawah, depan. Dan sekarang ada kaedah bentuk lain lagi. Kalau a, kita suruh buat gambar nganga. Kalau i, okey, bibir ke bawah. U, muncungkan mulut. Jadi macam-macam kaedah orang buat berdasarkan sebutan baris itu. Kemudian sukun itu saya katakan mati. Bila mati, dia tidak bergerak lagi. Saya katakan baris tadi itu adalah harakah. Harakah bermaksud bergerak, harakat, pergerakan. Lawannya adalah sakanat ataupun sukun, mati. Jadi bila kosong itu tanda bulat itu adalah mati. Babi bu beb. Bila mati kita terpaksa hentikan dia. Nak hidupkan balik sebut lagi ta itu ta itu gitu. Okey, seterusnya kita melihat perbandingan muqaranah bainal lughatain, perbandingan di antara dua bahasa. Sebenarnya kita nak belajar dulu, kalau kita belajar Arab, kita belajar Arab, kita belajar je alif, ba, ta, a, i, u, tapi kita tidak buat perbandingan dengan bahasa Melayu. Sebab aspek suara ini dia melibatkan lidah kita orang Melayu. Lidah kita orang Melayu. Bagaimana kita nak serasikan lidah kita itu dengan Arab. Jadi dalam aspek ini saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Kalau alif itu sama dengan bunyi A. Alif itu sama dengan bunyi A. Ba itu sama dengan B. Ba itu sama dengan B. Kan? Ba, bi, bu. Anak kita mahir menyebut. Kita pun mahir menyebut bunyi ini. Yang melibatkan bunyi A, bunyi ba, bunyi ta. Sebab ada ta itu sama dengan T. Huruf-huruf ini sebenarnya, bunyi bagi huruf-huruf ini sebenarnya ada dalam bunyi bahasa kita. Dalam bunyi bahasa kita. Jadi dari satu aspek dia tidak ada masalah untuk kita menyebut huruf-huruf tersebut. Berbeza dengan huruf sa di sini. Sa di sini. Sa tidak ada dalam bahasa kita. Tidak ada dalam bunyi bahasa kita. Lalu apa yang perlu dibuat ialah kita, setelah kita buat perbandingan di antara bunyi dua-dua bahasa ini, kita dapat kesan manakah bunyi yang sepatutnya kita bagi perhatian. Saya di sini nak tunjuk video sikit. Sekejap. Kita tengok yang ni dulu, huruf Jawi. Okey, selain daripada itu ada huruf Jawi. Ca, nga, ga, nya, ba, ba. Okey, ini hanya ada pada bunyi kita orang Melayu. Tapi tidak ada pada Arab. Ini pula masalah kepada orang Arab untuk menyebutnya. Seperti masalahnya nak menyebut sa bagi orang Melayu kita, nak menyebut sa, nak menyebut ha, nak menyebut apa dia, do, kan, po gitu. Jadi bunyi-bunyi yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Jadi kita kena bagi perhatian aspek itu. Ca, nga, ga, nya, apa, kan. Saya pernah buat kajian, minta orang Arab sebut perkataan yang ada bunyi-bunyi ini. Contohnya ca. Contohnya ca. Saya kata sila sebut membaca.
Membaca. Agak-agak disebut apa? Disebut membaca. Ca-nya sudah bertukar kepada jim. J ataupun jim. Jadi membaca. Itulah masalahnya. Jadi bila kita melihat begitu, kalau kita sendiri membaca Al-Quran, kita menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan sebutan yang salah, dia akan menyebabkan perubahan makna yang mungkin sangat ketara. Terutama seperti pada contoh tadi. Saya suruh membaca, tetapi dia sebut membaca. Membaca itu adalah hal lain yang tidak ada kaitan dengan membaca. Kan? Jadi Arab dia sebut Selangor, setinggal, Selangor. Dia sebut apa? Selanjur. Dia tak boleh sebut nga, ngo, nga, ngi, ngo. Dia tak ada dalam bunyi bahasa dia. Lalu dia terpaksa gabungkan nun dan jim. Seperti mana gabungan sa dan sa dengan th dan ts untuk kita. Dia pun terpaksa gabungkan huruf juga untuk melahirkan bunyi yang tak sama tapi hampir-hampirlah bolehlah diterima. Kalau negeri Perak, kita suruh sebut dia sebut Perak, dia akan sebut Berak. Dia akan ambil huruf sekiranya ada pada makhraj ataupun daerah artikulasi suara yang sama. Ba dengan pa, kan? Ba dengan pa, bila kita tutur kita dapat kesan bunyi itu keluar daripada dui bibir kita. Lalu dia tidak ada pa, dia ambil ba. Jadilah berak. Satu perbezaan makna yang sangat ketara. Sangat ketara. Okey, kita tengok video ni sekejap.
Okey, tak dengar. Saya sebenarnya ada suara penjelasan di situ. Tak dengar kan? Tak dengar Ustaz. Allahu Akbar. Pakai senyap je tu kita. Tapi boleh faham ke? Tak dengar. Okey. Okey, sebenarnya penjelasan itu seperti mana yang saya sebut tadilah. Sebut tadi kita melihat perbandingan bunyi bahasa Arab dengan bahasa Melayu kita. Contohnya sa tadi telah diberikan contoh itu. Biasanya sa itu dilambangkan dengan TH atau TS ataupun S. Kalau TH, TS tu okey lagi. Tapi sekarang ni dah ada yang menggunakan S untuk sa. S ini biasanya S ini tepat dengan bunyi, lebih tepat dengan bunyi sin. Saya bagi contoh di sini, sin, saya suka susu. Kita tak gunakan sa, saya suka susu. Tak begitu. Jadi digunakan sin, iaitu sin, alif ya, sin waw, kaf, sin waw, susu. Gitu. Dan berkaitan dengan S ini tak ada masalah kalau kita ajar anak-anak kita menyebut sin ini kan. Untuk masalahnya pada sa itu. Jadi fokusnya pada sa lah. Kemudian ha, ada beza ha. Dia kita terpaksa mengambil H untuk
lambangkan bunyi ha itu. H, tidak ada huruf lain lagi. Sebab itulah sebahagian transliterasi menggunakan H bergaris di bawah dan H bertitik untuk membezakan dengan bunyi ha. Okey, dengan bunyi ha ni ya. Kita pun sebut hantu betul. Kita tak sebut hantu Kalau ha itu dah jadi bertukar kepada huruf ha lah Jadi begitu Jadi aspek penyebutan ha simpul ini tidak ada masalah untuk kita atau anak-anak kita atau pelajar kita, tapi ha yang perlu diberi perhatian lebih. Begitu juga kha kita terpaksa gabungkan bunyi dua huruf K dan H. Kita tulis khamis, tarikh. Jadi bila jumpa perkataan yang begini bermaksud perkataan itu adalah daripada kata asal Arab lah. Okey. Shin pun samalah Kita gabungkan SY atau SH. Sod. Sod lagi lah. Sebutan yang tidak ada dalam bahasa Melayu kita. Apa hurufnya? Terpaksalah ambil huruf S. S juga. Jadi bila S itu telah mewakili 3 huruf ini. Itu yang menjadikan keliru. Keliru habis. Okey. Baik. Dia tulis SAD untuk keluarkan bunyi sod kan. Dah bunyi sad ataupun set. Lagi teruk. Kemudian ataupun disebut SOD, bunyinya sod. Dia tak ada bunyi sod. Bunyi sod. Soda. Kemudian ain. Ain dengan alif. Kalau berbaris kalau Piramli sebut ana kawin. Dia kata ana kawin 3. Itu dah terlebih-lebih menyebut sebutan ana itu. Jadi ain pun tak ada. Cuma orang Kedah mahir ain. Dia ada formula untuk orang Kedah. Formulanya ulang, ayang, besar, melengkang, atas, pagar. Sebab itulah dia mahir menyebut ain. Okey, cukuplah untuk video ini. Kita balik pada yang tadi. Okey, ini perbandingan tadi perbandingan antara sebutan ataupun bunyi dua bahasa. Okey, ini sudah. Kita melihat apa lagi? Apabila kita telah menuturi mahir menuturi huruf, berbaris dan sebagainya, kita pindah pula kepada kemahiran menutur perkataan, menyebut perkataan seperti ana, hadza, la, talib, mudir, dakhala, yakhruju, mat'am, kabir, alim, masyhur. Ini contoh-contoh perkataan yang kita sebut. Bermula daripada sebutan huruf tadi. Okey, dalam sebutan ini dia ada vokal pendek, vokal panjang. Yang pendek itu diwakili oleh baris. I, U, ba, bi, bu itu semua baris adalah menunjukkan vokal pendek. Jadi kita tak bolehlah panjangkan. I, U, gitu je. I, U. Tak boleh. I, U. Kecuali sekiranya ada huruf yang mewakili daripada vokal panjang. Kita belajar tajwid. Apa hurufnya? Alif, waw, ya. Dan huruf mad dalam bahasa Arab dikenali sebagai huruf illah, huruf illah. Okey. Jadi talib seperti perkataan talib, bila ada alif kita panjang. Kabir, ada ya kita panjang. Masyhur, ada waw kita panjangkan. Okey, qiraatul jumlah. Selepas kita mahir menyebut perkataan, kita pula menyebut ayat, frasa ayat. Ahmad muhadir. Ahmad muhadir. Ahmad muhadirul jami'ah. Yudarrisu maddatal funun. Yudarrisu maddatal funun. Fannuhu daqiq wa rasmuhu jamil. Kita baca mencari kemahiran membaca dalam bentuk ayat. Kemudian mari kita lihat pula bagaimana bahasa Melayu dengan bahasa Arab itu saling rapat sekali hati ke hati.
BM dan BA. Saya bagi contoh ayat di sini. Seorang mufti telah berfatwa berkait masalah hukum fiqh. Nasihatnya agar masyarakat ambil manfaat dan faedah. Okey, saya nak semua ada sedikit ujian. Saya nak semua cuba bilang ada berapa perkataan Arab dalam ayat tersebut. Okey, bagi tahu saya. Saya bagi 3 minit dari sekarang. Cuba bilang. Okey, ada siapa nak jawab? Silakan. Ada berapa perkataan Arab dalam ayat itu? 9 kot. 9. Okey, Ustaz Muaz kata 9. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Saya bagi 1 minit lagi. Dah, yang lain senyap. Tak tahu. Teka je lah berapa pun. Ada 7. Ada 7. Okey, ada yang kata ada 7. Okey, lagi. Siapa lagi nak teka? 1/2 minit lagi. Okey, kalau dah tak ada, saya nak beritahu. Dekat situ ada 10 perkataan Arab. Dalam itu ada 10 perkataan Arab. Okey, yang pertama iaitu mufti. Mufti daripada kata dasar fata afta, afta yufti, ifta, mufti. Setelah kemudian berfatwa, satu lagi fatwa, mufti fatwa. Kemudian yang ketiga kait, berkait. Ber tu tak adalah kait itu. Kait itu dalam bahasa Arab disebut qaid, qaidul hayat. Huwa ala qaidil hayat. Berkait, berkaitan, ada hubungan. Masalah, yang keempat, masalah. Daripada salah, soal, masalah. Hukum, tentulah. Yang kelima, fiqh. Yang keenam, nasihat. 7, masyarakat. 8, manfaat. 9 dan faedah. 10. Ada berapa saja kata Melayu dalam itu? Itulah saya katakan tadi bahawa bahasa Arab ni sebenarnya ada dalam diri kita. Dah lama dah ada dalam diri kita. Kan, cuma kita tak sedar saja. Orang Kedah kata sepak. Orang Kedah kata aku sepak sebik kot. Bukan sepak, sepak. Sepak ni dengan tangan lah kan. Kalau sepak dengan kaki. Arab sebut sofa. Sofa'a. Sofa. Sofa'a tu. Sepak lah tu. Okey. Banyak lagi lah. Kalau kita ambil pada perkataan Melayu yang melibatkan bunyi F. Sama ada F di depan ke, F di tengah ke atau F di hujung ke, kita kena sedar bahawa tidak ada satu pun perkataan Melayu. Semuanya diambil dari Arab. Tolaklah football, fuyo, kan, flashback. Itu Inggeris memang ada lah. Okey, baik. Teruskan lagi dengan mufradat. Bila aswat dah selesai berkaitan dengan bunyi-bunyi, kita pergi kepada mufradat. Mufradat adalah berkaitan dengan ilmu tasrif. Tasrif ni kita macam apa? Sifir lah kot. Orang apa sifir? Okey. Tasrif iaitu pembentukan kata. Perkataan itu bagaimana ia dibentuk. Okey, formula yang utama dalam pembentukan kata iaitu melibatkan bunyi 3 huruf ini iaitu fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Fa'il, fa'ala. Tak salah nak baca fa'ala ke, fa'ila ke, fa'ula ke, fa'lun ke, fi'lun ke, apa saja boleh dibaca asalkan daripada 3 kata utama itu. Kemudian daripada fa'ala itu kita bandingkan dia dengan bentuk
fi'il. Kita bagi contoh untuk fi'il dulu, kata kerja dulu. Fa'ala 3 huruf, kemudian perkataan daraba juga 3 huruf. Yang mana semuanya baris atas. Fa'ala sama dengan daraba, gitu. Macam mana kita nak tengok dia punya bentuk dia, punya apa dia? Pola dia. Kita kena tengok begini. Okey, saya tulis di sini jap. Okey, contoh fa, besar sangat. Okey, fa, a, la, fa, a, la. Kita ambil perkataan ini. Do, ro, ba. Do, ro, ba. Kita tengok bagaimana pembentukan kata bagi kata kerja ini. Kita tengok fa, huruf yang pertama sama dengan huruf do. Barisnya di atas huruf yang pertama. Kemudian yang kedua, a sama dengan ro. Baris di atas, ro pun baris di atas. Dan yang ketiga, huruf lam sama dengan ba ini. La baris di atas dan ba pun baris di atas. Jadi fa'ala sama dengan daraba. Dia adalah 3 huruf bersama dengan 3 baris yang sama. 3 huruf dan 3 baris. Okey, bila berpindah ini kata kerja madhi. Bila pindah pada kata kerja mudhari', dia akan jadi yadribu. Daraba yadribu. Yadribu ini sama dengan yaf'alu. Ya, ada tambahan ya di depan. Tambahan ini lebih kurang macam apa? Bahasa Melayu kita tambah imbuhan lah. Okey, yaf'alu. Okey, yaf'alu. Jadi bunyinya yadribu. Okey, bukan yaf'alu tapi yaf'ilu. Sama dengan yaf'ilu. Baris dia bergantung pada pembentukan kata itu. Dia sebab kata formula ini dia ada fa'ala, dia ada fa'ila, ada fa'ula. Kemudian bila berpindah kepada kata kerja present tense mudhari', dia ada yang berbentuk yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Berdasarkan 3 baris ni. Okey. Kaedah ini juga membantu kita untuk kita buat fi'il kata kerja amar seperti idrib. Okay, di sini 4 huruf yang sama, barisnya pun sama. Kemudian untuk kata kerja amar, kan? Okey, untuk kata kerja amar, kata suruh, kalau kita jumpa dalam Al-Quran kan tiba-tiba mula dengan alif zal ha ba. Nak baca apa tu? Azhab kan nak baca izhab. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Kan? Jadi bagaimana kita menyebut i? Kan? Kenapa kita sebut i? Okey, kaedahnya begini. Okey, untuk daraba maksudnya telah memukul, yadribu sedang memukul. Idrib, awak pukullah. Awak pukullah. Idrib. Bagaimana kaedah kita baca idrib ini? Kita kena melihat huruf yang sebelum akhir pada kata kerja mudhari' ini, kata kerja present tense ini. Huruf yang sebelum akhir. Apa hurufnya? Hurufnya huruf ra, baris di bawah. Bukan tengok pada huruf, tengok pada baris. Baris huruf sebelum akhir. Itu sebenarnya. Baris huruf sebelum akhir. Jadi barisnya adalah baris bawah. Bila baris bawah, alif yang kita tambah di sini mesti juga baris bawah. Kita matikan dia sekiranya untuk seorang, bunyinya idrib. Idrib. Okey. Ada juga di mana perkataan pada huruf yang ketiga baris depan. Okey, ketika itu alifnya nak letak baris apa? Baris depan juga. Dia ikut. Untuk baris bawah ikut, untuk baris atas pun ikut. Ini untuk kata suruh. Kata suruh. Udkhul. Udkhulu masakinakum. Udkhulu, kan? Gitu. Kemudian untuk yang huruf ketiga baris atas, yang ketiganya baris atas. Baris atas. Okey, ketika itu
yang pertama baris bawah. Ini berbeza. Huruf alif itu baris bawah. Ini berbeza. Seperti mana izhab. Izhab. Alif baris bawah. Ha, hab. Huruf sebelum akhirnya, huruf akhir ba kan? Huruf sebelum akhirnya baris atas. Saya tulis izhab. Ini baris atas. Ini baris bawah. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Itu Jadi inilah pembentukan kata yang berkaitan dengan ilmu tasrif. Tasrif. Dia membentuk daripada bentuk fi'il madhi kepada fi'il mudhari' kepada fi'il amar, kata kerja past tense, present tense, kepada kata suruh, kemudian kepada bentuk-bentuk yang lain seperti bentuk isim di sini. Kita tengok bentuk isim. Okey, bentuk isim pula. Daraba jadi darib. Daripada darbun, bukan daraba, darbun. Daraba fi'il, bila sebut darbun berbaris mati itu dia dah jadi isim, kata nama. Daribun, tambah alif satu, daribun, dah jadi maksud lain, iaitu orang yang memukul atau pemukul. Orang yang memukul, darib. Madrub, madrub, tambah waw di situ, dah jadi maksud yang dipukul, orang yang dipukul. Kemudian midrab, madrib, madrab dan sebagainya. Kalau midrab, kalau kita pergi kedai nak beli apa dia, tukul ke, kita kata midrab. Ataupun kita nak beli apa dia, beg apa tu, pimpong tu kan, kita sebut midrab juga. Ataupun nak beli yang pemukul lalat itu, kita kata midrab juga. Midrab zubab itu kena sebutlah pemukul lalat. Dia dah jadi maksud alat, dah jadi maksud alat. Dia berubah daripada orang kepada objek, kepada alat, kepada lain-lain maksud yang lain. Okey, di sini saya bagi contoh bagaimana perubahan, bagaimana proses pembentukan kata itu berlaku, berubah daripada satu bentuk pada bentuk yang lain. Saya bagi contoh pada perkataan yang sama. Cuba lihat pada sajada, ayat yang di bawah sekali di sini. Sajada sajidu lillahi sujudan khashi'an ala sajjad fil masjid. Sajada sajidu sujudan khashi'an ala sajjad fil masjid. Okey. Perkataan pertama, sajada. Kemudian perkataan kedua, sajid. Kemudian yang ketiga, sujud. Kemudian sajad. Kemudian masjid. Dia, semua perkataan ini lahir atau dibentuk daripada kata dasar yang sama daripada huruf sin, jim, dal. Sin, jim, dal. Sajada. Berubah daripada sajada kepada sajid, kepada sujud, kepada sajad, kepada masjid. Apa maksudnya? Sajada sajid telah sujud, as-sajid orang yang sujud itu, lillahi kepada Allah, disujud kerana Allah, sujudan dalam bentuk apa dia, perlakuan sujud yang khasyian, yang khusyuk, ala sajad, di atas sajad. Bukan sajadnu lah. Sajad ini kita sebut sejadah kan? Sajad, sajad, ada sabdu di atas jim itu, bukan sujud atas sajad no. Tak tahu ke mana dia. Okey, fil masjid, sajadah, sajadah. Sajadah ini sajad, sejadah, pemaidani juga disebut sejadah. Fil masjid, di mana berlaku perbuatan itu? Fil masjid, di masjid. Masjid adalah menunjuk pada maksud tempat di mana kita sujud. Jadi mufradat ini termasuk dalam ilmu tasrif. Jadi pembentukan kata. Baik, harap boleh faham sikit-sikit lah kot. Okay, seterusnya kita pergi kepada mufradat ni. Tak payah cakap lah yang ni mufradat ni. Bentuk perkataan ini dia ada yang sulasi, ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Ada yang jenis 3 huruf, ada yang jenis 4 huruf, ada yang jenis 5 huruf, dan ada yang jenis 6 huruf. 6 huruf. Hari-hari kita sebut yang 6 huruf. Seperti mana? Astaghfirullah,
Astaghfirullah. Cuba bilang alif, sin, ta, ghin, fa, ra. Semua tu ada 6 huruf. 6 huruf. Okey, itu yang mazid lah, termasuk dalam yang kategori mazid. Mazid maksudnya ada 6 huruf yang asal dan ada 6 huruf yang mana kita tambah. Yang astaghfirullah tadi adalah huruf yang mana kita tambah daripada kata asal ghafara, yaghfiru, ghafara kan. Kemudian kita tambah alif sin ta di depan. Jadi istaghfara kita sebut dalam bentuk kata kerja mudhari' present tense berbunyi astaghfirullah. Ini astaghfiru. Okey, ini kita tinggalkan. Kemudian tarkibat. Ini bahagian yang ketiga. Bila kita dah dapat perkataan itu, kita nak susun perkataan itu pula menjadi ayat. Okey, dalam bab tarkibat ini banyak pecahan ilmu dia. Selain daripada ilmu nahwu. Yang kita nak fokus di sini ialah ilmu yang berkaitan dengan nahwu. Iaitu sintaksis. Nahwu ataupun grammar. Kalau belajar Arab, sekolah Arab dulu, dia belajar qawaid. Kan? Okey, yang lain-lain daripada itu termasuk dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini terdiri daripada ilmu bayan, ma'ani, badi' dan sebagainya. Yang ni kalau kita nak menyentuh memang menarik dan kita akan direct terus pada ayat-ayat Quran sebagai contoh-contohnya. Kita bacakan dalam Quran yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, dan hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam. Jadi disebut Allah tabyaddu dengan taswaddu, putih dan hitam. Apakah jenis apakah jenis keunikan, kehebatan bahasa yang terdapat, gaya bahasa yang terdapat dalam ayat itu? Allah sebut langit, Allah sebut bumi. Kan? Kadang-kadang ada satu perkataan yang Allah sebut tapi maksudnya berbeza. Seperti apa? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ada dua sebut. Yang pertama sibghatallah dan satu lagi as-sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi semua itu dibincangkan dalam ilmu balaghah ini. Okey, kita tinggalkan yang tu. Kita lihat pada aspek nahwu. Bagaimana kita apabila kita sudah ada vocabulary, bagaimana kita nak menyusun perkataan itu menjadi ayat yang betul. Okey, struktur ayatnya. Struktur ayat dalam bahasa Arab dia ada jumlah ismiyah, iaitu ayat yang kita mulakan dengan kata nama. Yang keduanya jumlah fi'liyah, iaitu ayat yang kita mulakan dengan kata kerja. Dan yang ketiga syibhul jumlah, iaitu yang menyerupai ayat. Kita tak mula dengan kata kerja, kita tak mula dengan kata nama, tapi kita mula dengan perkataan lain. Okey, kita cuba bandingkan ayat Arab dengan ayat Melayu. Tengok, ayat Arab dengan ayat Melayu. Ayat Melayu kebanyakannya bermula dengan kata nama. Ahmad pergi ke sekolah. Okey, Ahmad pergi ke sekolah. Ada tak pergi Ahmad ke sekolah? Kita tak buat ayat begitu. Gagal terus bahasa Melayu kita. Gagal terus. Ya, kita tidak buat ayat begitu. Ayat yang kita buat, Ahmad pergi ke sekolah. Okay. Tapi dalam bahasa Arab, kedua bentuk ayat itu boleh digunakan. Jadi dari sudut ini bahasa Arab lebih fleksibel. Ayat bahasa Arab lebih fleksibel. Ahmad zahaba ataupun Ahmad yadhabu ilal madrasah. Ahmad pergi ke sekolah. Okay, dalam bahasa Arab satu lagi dia punya ayat kata kerja yadhabu Ahmad ilal madrasah. Pergi Ahmad ke sekolah. Kalau nak diterjemahkan mengikut struktur ayat, begitulah. Yadhabu sebab menyebut kata kerja dahulu. Tapi bila nak terjemah, ini untuk penterjemah lah. Siapa-siapa yang nak minat menjadi penterjemah, dia kena mengambil kira aspek struktur ayat bahasa Melayu lah. Walaupun disebut yadhhab Ahmad ilal madrasah, dia kena terjemahkan Ahmad pergi ke sekolah. Jangan pergi Ahmad ke sekolah kerana nak mengikut struktur ayat Arab. Tak bolehlah begitu.
Okey, di fil fasli al-jami'ah kabirah, contoh ayat universiti itu besar. Dia ada musnad, ada musnad lain, itu istilah. Dia tinggalkan yang tu. Kemudian untuk ayat kata kerja, darasat talib al-lughat al-arabiyyah. Belajar, darasa maksudnya telah belajar, talib pelajar itu al-lughat al-arabiyyah, bahasa Arab. Jadi bila kita terjemahkan, pelajar itu belajar bahasa Arab. Jadi kita kena fahamlah yang mana satu perkataan yang menunjukkan belajar, yang mana satu perkataan menunjukkan pelajar. Jadi bila gabungan kata kerja ini, dia mesti ada 3 perkara penting. Ataupun sekurang-kurangnya 2 perkara penting, iaitu kata kerja dengan pelaku. Setiap kata kerja mesti ada pelaku. Seperti mana akidah kita mempercayai bahawa setiap yang wujud ini mesti ada penciptanya. Setiap kata kerja mesti ada pelaku. Kalau tak ada pelaku, tak jadilah kata kerja itu. Jadi darasat talib, kata pelakunya adalah talib, pelajar itu. Kata kerjanya adalah darasa. Kemudian untuk melengkapkan ayat, sekiranya ayat itu perlu kepada objek, kita kena sebutlah pelajar itu belajar apa? Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Okey, ada perkataan yang tidak perlu kepada objek seperti zahaba ilal jami'ah. Zahaba at-talib ilal jami'ah. Pelajar itu pergi ke universiti, menggunakan, kita lengkapkan ayat itu dengan menggunakan kata penghubung ataupun huruf di sini. Okey, kemudian selain daripada itu, untuk mengambil kira dalam aspek nahu, grammar ini juga mengambil kira aspek marfu'at, mansubat, majzumat, majrurat. Okey, secara mudahnya saya nak cerita begini, di mana setiap baris yang terdapat pada perkataan itu, terutama di akhir perkataan itu, dia boleh berubah mengikut keadaannya dalam di mana tempatnya dalam struktur ayat itu. Kita Allah pun kita jumpa banyak baris dia, Allahu, kadang sebut Allahi, kadang sebut Allaha, astaghfirullahal azim. Kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kan? As'alullahal azim, kan? Rabbal arsyil azim, kita baca itu. Jadi Allah, perubahan baris-baris ataupun huruf yang di akhir perkataan itu termasuk dalam pembincangan inilah marfu'at, mansubat, majzumat, majrurat ini. Kemudian ayat-ayat, struktur ayat itu dikembangkan lagi dengan wujudan, hal, na'at, ataf, taukid, badal, musbit, manfi, istithna dan sebagainya. Itulah kadang-kadang yang menyebabkan bahasa Arab itu menjadi sangat unik, sangat unik dan menarik. Okey, tak perlu lagi jelaskan yang ni. Kita nak habiskan, dah pukul 11 dah. Kemudian yang terakhir sekali adalah bahagian semantik, iaitu ad-dalalat, iaitu makna perkataan dan ayat itu. Setiap perkataan yang kita nak gunakan untuk percakapan kita, kita kena pilihlah yang sesuai atau yang tepat dengan maksud kita agar kalam ucapan kita itu difahami dengan sebetul atau sebaik-baiknya. Okay, dalam Al-Quran banyak tempat disebut daraba. Daraballahu mathala wa ma idrib bi asakal hajar, kan, daripada kata daraba ataupun dalam bentuk perkataan yang terbentuk daripada kata dasar itu. Okey, jadi daraba ini kalau saya kata tadi maksudnya pukul, tapi sebenarnya boleh difahami dengan maksud-maksud yang lain. Ini uniknya bahasa Arab. Mengikut konteks ayat itu. Allah buat contoh pun Allah sebut daraballahu mathala. Allah telah membuat perumpamaan. Bukan pukul perumpamaan. Tak boleh diterjemahkan pukul ketika itu. Tak faham langsung. Jadi keliru pula nanti. Jadi yang keliru itu adalah kita, bukannya Al-Quran. Okey, saya bagi contoh di sini. Bagaimana kita mengambil perkataan itu kena pada situasi dan juga maknanya yang betul. Ijlis ya Ahmad. Okay, saya kata ijlis ya Ahmad. Uq'ud ya Ahmad. Ijlis dengan uq'ud itu bermaksud sama, iaitu duduk. Kita terjemahkan. Duduklah wahai Ahmad. Uq'ud, duduklah wahai Ahmad.
Adakah sama atau beza maksudnya? Mari kita tengok. Okey, al-farqu bainal julus wal qu'ud. Perbezaan di antara duduk, julus dan qu'ud. Okey, julus pada ijlis yang saya sebut tadi, ijlis awak duduk, kita terjemah duduk, qu'ud pun kita terjemah duduk. Julus kan, kita sebut julus kan? Julus tahiyat kan, julus apa lagi? Okey, huwal intiqal min safalin ila huwa al-intiqal min safalin ila ulwin, iaitu berpindah dari tempat yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, itu maksud julus, ijlis. Maksudnya kalau seorang tu tidur, kita nak suruh dia duduk, kita sebut ijlis. Itu ketepatan maksud perkataan itu mengikut situasi, konteks semasa itu. Okey, kemudian qu'ud. Qu'ud iaitu intiqal, iaitu kita berpindah daripada tinggi kepada yang rendah. Maksudnya daripada atas bawah. Maksudnya apa? Kalau orang berdiri, kita nak suruh dia duduk, kita sebut uq'ud. Orang berdiri, kita nak suruh dia duduk, kita sebut uq'ud. Uq'ud ya Ahmad. Awak duduklah. Sebab apa? Ketika itu dia berdiri. Tapi kalau dia tidur, baring, kita nak suruh dia duduk, kita sebut ijlis. Ini kehebatan bahasa Arab. Banyak lagi lah dia punya perkataan-perkataan lain yang membezakan, walaupun pada kita dia seerti tetapi dia berbeza dari sudut situasi. Jadi ini maksud ini dimain oleh dalalah lah, oleh semantik. Jadi kita kena pelajari aspek inilah untuk dapat ketepatan makna yang sebenar. Okey, saya rasa setakat itu sajalah untuk pagi ini. Kongsi sikit-sikit, mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang bahasa Arab, kan? Tentang bahasa Arab. Kalau nak melihat aspek keunikan gaya bahasa Al-Quran, yang tu kita boleh buat sesi yang lain nanti, ya. Okey, itu saja. Minta maaf di atas sebarang kekurangan dan kelemahan. Terima kasih sekali lagi pada bahagian Ahli Islam, Ustaz Islam atas jemputan ini, dan terima kasih di atas penyertaan semua. Moga kita dapat manfaat dan faedah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan jazakallah khairan jazak pada Ustaz Ahmad Sa'aduddin atas kesudian berkongsi ilmu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan sesi-sesi yang akan datang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz kongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Di majlis ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama semua. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.